Okey, sebelum kita nak teruskan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan imbas kembali dulu apa yang kita dah belajar untuk kelas sebelum ni. Okey, untuk kelas sebelum ni kita belajar iaitu berkenaan dengan penukaran unit. Okey, untuk penukaran unit, contohnya kan, kalau untuk kilometer, okey, kemudian sini adalah meter, kemudian ini adalah sentimeter. So, kalau daripada kilometer pergi kepada meter, kita akan darab dengan 1000. Okey, seterusnya daripada meter pergi kepada cm, kita akan darab dengan 100. Okey, kalau daripada sentimeter pergi kepada meter, kita akan bahagi dengan 1000 dan juga kalau untuk meter pergi kepada kilometer, kita akan bahagi dengan 1000. Okey, so kita kena tahu juga untuk penukaran unit bagi masa 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey, untuk 1 minit, kita kena tahu bersamaan dengan 60 saat. Okey, kalau untuk jam pula kan, untuk jam kita tahu dia jam, kemudian dia minit, kemudian dia saat. Okey, kalau untuk jam pergi kepada minit, kita akan darab dengan 60, minit pergi kepada saat, darab dengan 60. Kemudian daripada saat pergi kepada minit, bahagi dengan 60. Kemudian minit pergi kepada jam, bahagi dengan 60. Yang tu adalah berkenaan dengan penukaran unit. Okey, untuk hari ni, tengok dalam buku teks kan, muka surat 183, kita akan melihat soalan untuk berkenaan dengan soalan yang melibatkan penyelesaian masalah iaitu pecutan. Okey. Okey, kita tengok contoh yang 18 kan, contoh pertama kan. Dalam buku teks dekat bahagian atas tu, dia kata Lisnah memecut keretanya 4 km per jam per saat. Okey, semasa memotong sebuah kereta, jika dia mula memandu dengan kelajuan 100 km per jam, hitung kelajuannya selepas 5 saat. Okey, dia kata dia bagi tahu dia memecut keretanya 4 km per jam per saat semasa memotong sebuah kereta. So, kita tahu soalan ni dia dah bagi dia punya pecutan. Okey. Kemudian dia bagi tahu dia mula memandu dengan kelajuan 100 km per jam. Okey. So, untuk pertama, dia ada 4 langkah tau untuk menjawab soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey, yang langkah pertama ialah memahami masalah. Yang kedua adalah merancang strategi. Okey, so langkah ketiga melaksanakan strategi dan yang keempat adalah membuat kesimpulan. Okey, untuk memahami masalah, kita akan ambil maklumat yang diberikan oleh soalan. Okey, macam kita tengok dekat sini pecutan. Sebab dia bagi tahu pecutan, dia bagi tahu Lisnah memecut keretanya iaitu 4 km per jam per saat. So, kita tahu nilai tersebut ialah pecutan. Kemudian, dia mula memandu pada 100 km per jam. Kemudian disuruh kita hitung kelajuannya selepas 5 saat. Masa yang dia bagi adalah 5 saat. Dan juga disuruh kita hitung kelajuan selepas 5 saat. Okey, untuk merancang strategi, kita tahu maksud bagi pecutan ialah peningkatan kelajuan terhadap masa. Okey. Langkah yang seterusnya iaitu melaksanakan strategi. Untuk melaksanakan strategi, kita tahu tadi 4 km per jam per saat ni merupakan pecutan kan? Okey, yang ni adalah pecutan yang diberikan oleh soalan. Untuk tahu pecutan, kita perlu tahu perubahan peningkatan kelajuan masa terhadap kelajuan. Pecutan ialah peningkatan kelajuan terhadap masa. Okey, laju selepas 5 saat, kita akan tolak dengan 100 km per jam. Iaitu perubahan laju lah, kita tahu dekat sini kan. Okey, perubahan laju. Sini ialah perubahan laju. Kita tulis je dulu, laju selepas 5 saat.
Sebab soalan diminta laju selepas 5 saat. Yang ni adalah laju awal. So 100 km per jam yang soalan bagi. Kemudian kelajuan yang diberi ialah 5 saat. Okey, seterusnya untuk cari laju selepas 5 saat ni kan. Okey, 5 dekat bawah ni apabila dia bahagi, so kita akan bawa pergi sebelah kiri. Bila kita bawa pergi sebelah kiri, kita akan darabkan dia. So kita akan darab dengan 5 saat. Kan? 4 km per jam per saat darab dengan 5 saat. So kita akan tulis balik sama dengan laju selepas 5 saat tolak 100 km per jam. Okey, kemudian kita akan dapatlah 20 km per jam. Saat ni, bawah ni kita boleh cancel kan. Sini, saat ni kita cancel dengan sini. So, kita akan dapat 20 km per jam. So, kita akan sama dengan laju selepas 5 saat tolak dengan 100 km per jam. Okey, untuk dapatkan laju selepas 5 saat. Kan, sini adalah simbol negatif. So, kita akan pindahkan dia pergi sebelah kiri. Sebab kita nak dapatkan laju selepas 5 saat. Apabila dia simbol negatif, bila kita pindah datang sebelah kiri, dia akan jadi tambah. Itu sebab kita punya simbol ni ialah tambah dengan 100 km per jam. So, kita akan dapat laju selepas 5 saat. Kita akan dapat 120 km per jam. So, kita boleh buat kesimpulan bahawa laju selepas 5 saat ialah 120 km per jam. Okey, ni untuk contoh 18. Okey, ni adalah untuk soalan yang pertama. Okey, untuk soalan yang kedua. Kan, untuk soalan yang seterusnya, contoh 19. Okey, sebuah motosikal yang sedang bergerak pada kelajuan 40 km per jam memperlahankan kelajuannya sebanyak 20% daripada kelajuan awalnya dalam masa 40 saat. Okey, dia suruh kita cari pecutannya. Untuk soalan yang 19 ni, contoh 19, kita tahulah, okey, dia mula bergerak pada kelajuan berapa? 40 km per jam. Kan dia bagi dekat soalan, dekat bahagian atas ni. Kemudian pengurangan kelajuan 20%. Dia kurangkan kelajuannya sebanyak 20% daripada kelajuan awal tu selepas 40 saat. Kan masa yang dia bagi ialah 40 saat. Dia minta kita hitung pecutannya. Okey. Untuk merancang strategi kan, pengurangan laju terhadap masa kita panggil dia adalah nyah pecutan. Kita panggil dia sebagai nyah pecutan sebabnya dia merupakan pengurangan laju terhadap masa. Okey, untuk langkah yang seterusnya, untuk melaksanakan strategi kan, kita nak kira, okey, dia kata laju selepas 40 saat. Laju selepas 40 saat, dia kata dia memperlahankan kelajuannya sebanyak 20%. So, kita akan ambil lah 100 tolak dengan 20. Kita akan dapatlah pengurangan kelajuan dia 80%. Okey. So, 80 per 100 sebab dia peratus kan. So, kita kena bahagikan dengan 100 darab dengan 40 km per jam. Yang ni adalah kelajuan yang diberi oleh soalan. Okey. Seterusnya, apabila kita darab dengan kelajuan 40 km per jam ni, 80% tu, kita akan dapat dia 32 km per jam. Ni adalah laju selepas 40 saat tau. Okey. So, untuk cari pecutan, bila kita nak cari pecutan, kita kena tahu dulu perubahan laju. Okey, yang ni selepas 40 saat. Okey, so kita akan ambil lah yang laju selepas 40 saat iaitu 32 tolak dengan 40. 40 ni merupakan kelajuan awal sebab dia kata bergerak kan. Bergerak pada kelajuan 40 km per jam. So, masa yang dia bagi ialah 40 saat. So, kita akan dapat negatif 0.2 km per jam per saat. So, nyah pecutannya ialah 0.2 km per jam per saat. So, apabila kita dapat negatif, kita tahu dia punya jawapan ni merupakan nyah pecutan.
Okey, so kita boleh buat kesimpulan untuk soalan ni. Kejutan motosikal ialah negatif 0.2 km per jam per saat, iaitu motosikal mengalami pengurangan kelajuan. Okey, untuk contoh yang seterusnya, iaitu contoh yang terakhir, contoh 20, dia kata gambar raja di sebelah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan sebuah lori mainan dalam tempoh 27 saat. Okey, macam ni kita tahu dia 27 saat. Kita tengoklah yang dia bagi dekat soalan ni ialah 27 saat. Nyah pecutan bagi lori mainan ialah 0.741 meter per saat kuasa 2. Okey, kita tahu dia nyah pecutan. Kalau kita tengok graf ni, dia merupakan graf ni dia menurun. Kan, dia start daripada V ni, so dia turun ke bawah. So, bila dia graf tersebut menurun, dia merupakan nyah pecutan. Okey, untuk soalan A, dia suruh kita kira hitung laju dalam meter per saat. Okey, untuk B, dia suruh kita hitung jarak pergerakan lori mainan selepas 2.2 saat. Okey, untuk memahami masalah, langkah pertama kan, dia bagi tahu dah. Okey, pecutan dia ialah, nyah pecutannya ialah negatif 0.741 meter per S kuasa 2 meter per saat kan. Kemudian tempoh bagi masa ialah 27 saat. Kemudian dia suruh kita hitung laju dan juga hitung jarak selepas 2.2 saat. Kemudian kita tahu bagi formula bagi jarak ialah laju darab dengan masa. Kemudian kita tahu perubahan laju sama dengan pecutan darab dengan masa. Kita kena tahu dulu rumus sebelum kita nak melaksanakan strategi. Okey, langkah yang ketiga untuk melaksanakan strategi. Kita tahu kan tadi. Okey, kita tahu untuk laju kan. Okey, kalau yang ni adalah untuk pecutan ni kan, yang pecutan negatif 0.741 meter per saat kuasa 2. So, yang ni adalah perubahan laju. So, kita tahu dia merupakan sebagai perubahan laju. Kita nak cari hitung laju kan. Kosong ni sebab apa? Sebab kita tahulah dia punya laju pada mula dia tu mestilah kosong kan. Okey, so kosong tolak dengan V. Sebab kita ambil V, soalan yang dia dah bagi tu, laju tu ialah dalam bentuk V. So, masa dia yang ni adalah masa. Masa dia 27 saat. Okey, so ni adalah kita punya nyah pecutan. So, untuk dapatkan nilai V, kita akan ambil negatif 0.741. 27 ni apabila pindah pergi sebelah kiri, kita akan darabkan dia. Kita akan darab dengan 27 saat sama dengan kosong tolak V. So, untuk cari nilai V, kita akan negatif 0.741 darab 27. So, kita akan dapat 20 kan. So, kita akan dapat 20 meter per saat bagi laju. Okey, so menjawablah soalan kita. Dia dah minta dalam meter per saat. Okey, untuk B, dia minta kita hitung jarak pergerakan lori mainan itu selepas 2.2 saat. Okey, untuk dia punya formula jarak sama dengan laju darab dengan masa. Laju yang kita dapat tadi daripada soalan A, kita dapat 20 meter per saat darab dengan 2.2 saat. Kan, masa dia bagi adalah 2.2 saat. So, kita akan dapat darab akan dapat jawapan dia adalah 44 meter. So, kita akan buat kesimpulan bahawa laju pergerakan lori mainan ialah 20 meter per saat dan juga jarak pergerakan lori mainan ialah 44 meter. Okey, itu sahaja yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, seterusnya untuk latihan pengukuhan, cikgu nak minta kamu jawab dalam soalan yang cikgu dah sediakan dalam link Google Form. Okey, dan seterusnya buat refleksi dalam link Google Form yang telah disediakan. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini.